Rakyat Malaysia dan mungkin juga penduduk dunia menanti dengan penuh debaran hari ini untuk mengetahui nasib bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa menyeleweng 42 juta ringgit dana SRC International Sdn Bhd. Untuk perkembangan lanjut kita bersama J. Kavirajan di Mahkamah Kuala Lumpur. Silakan Kavi. Terima kasih Noni. Saya kini berada di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di pintu masuk menantikan keputusan perbicaraan kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd sebanyak 42 juta ringgit. Dan ketika ini anda boleh lihat bahawa di sini berkumpulnya pengamal media antarabangsa dan juga dari dalam negara ramai yang sudah mula berkumpul di pintu masuk Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sejak 6 pagi tadi untuk mengikuti keputusan kes perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak yang dianggap salah satu kes berprofil tinggi dalam sejarah negara. Dan juga penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak juga sudah mula tiba di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sejak pagi tadi. Kami mendapati bahawa sebanyak 12 bas telah pun ada di perkarangan Masjid Wilayah Persekutuan pada hari ini yang dikatakan membawa penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak, tetapi sampai sekarang sesiapa pun tidak dibenarkan masuk ke dalam Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setakat ini, di mana pengamal media dan juga penyokong beliau masih berada di luar dan pihak polis mengawal ketat keadaan di sekitar Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang di mana keputusannya bakal diputuskan pada pukul 10 pagi ini. Dan hari ini Datuk Seri Najib yang menyambut ulang tahunnya yang ke-67-nya pada hari Khamis lepas bakal mengetahui nasibnya sama ada disabitkan bersalah atau tidak melibatkan penyelewengan dana SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Beliau berdepan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa melibatkan dana SRC bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB yang kini diletak di bawah Kementerian Kewangan. Najib, Perdana Menteri ke-6 dari 2009 hingga 2018 menjadi ketua negara pertama di Malaysia yang diheret ke mahkamah. Dan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menjadi tumpuan pada hari ini apabila bakal menentukan nasib Najib apabila memikul tanggungjawab untuk membuat keputusan dalam kes ini yang dijangka diumumkan pada pukul kira-kira 10 pagi nanti pada 5 Julai untuk mengumumkan keputusan dalam kes itu selepas mendengar hujah kedua pihak di akhir kes pembelaan yang bermula pada 1 Jun yang lalu. Dan pada 11 November tahun lalu 2019 Hakim telah mengarahkan Najib membela diri atas kesemua pertuduhan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes prima facie terhadapnya. Dalam penghakimannya Muhammad Nazlan antara lain memutuskan bahawa Najib telah menggunakan kedudukan dan kuasanya bagi mendapatkan ganjaran dan menggunakan dana SRC sebanyak 42 juta ringgit yang beliau mempunyai kepentingan untuk kepentingan peribadi dan diri sendiri. Hakim juga memutuskan bahawa tertuduh mempunyai pengaruh yang besar di samping kuasa penuh dalam SRC dan pendakwaan berjaya membuktikan terdapat unsur-unsur pecah amanah oleh Najib yang melibatkan dana syarikat itu. Bagi 3 pertuduhan pengubahan wang haram, Muhammad Nazlan berkata hasil 42 juta yang dimasukkan ke dalam akaun Najib adalah berasal daripada aktiviti haram seperti yang dinyatakan dalam CBT. Turut memberi keterangan Suruhanjaya Pencegahan iaitu Tan Sri Zulkifli Ahmad serta Latifah Koya dan juga bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Afandi Ali. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendokar Raya Ad Hoc Datuk V. Sitamparam manakala Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah mengetuai pasukan pembelaan. Perbicaraan ini telah bermula pada 3 April 2019 dengan pendakwaan memanggil 57 saksi sebelum menutup kesnya pada 27 Ogos tahun yang sama 2019. Semasa perbicaraan pendakwaan mengungkapkan lebih 750 exhibit termasuk dokumen bank berkaitan akaun bank Najib, dokumen transaksi tunai, minit mesyuarat dan perbualan menerusi BlackBerry Messenger berhubung transaksi bekas Perdana Menteri. Saksi yang memberikan keterangan termasuk pengurus cawangan M-Bank Jalan Raja Chulan Aruma Dewi, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO KWAP Azia Momano, bekas anggota Lembaga Pengarah SRC Tan Sri Ismail dan pengarah bukan eksekutif SRC Datuk Subuh Mat Yassin.
Dan pada mulanya Najib dihadapkan ke Mahkamah Session di sini pada 4 Julai 2018 di mana beliau berdepan 3 pertuduhan CBT dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kedudukan. Pada 8 Ogos beliau dihadapkan ke Mahkamah Session sekali lagi dan berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang yang sama. Kemudian kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dengan kesemua pertuduhan digabung dalam satu perbicaraan. Secara keseluruhannya, Datuk Seri Najib berdepan 42 pertuduhan yang juga termasuk penyalahgunaan dana, penyalahgunaan kuasa dalam kes 1MDB. Setakat ini saja laporan yang saya dapat bawakan dari Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kita kembali ke studio di Wisma Bernama. Baik, terima kasih Kavi atas laporan itu tadi langsung dari Mahkamah Kuala Lumpur.